Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu dan zikir, kelebihan Al-Quran. Hadis ke-34. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in sanamun wa inna sanamal Qur'ani suratul Baqarah wa fiha ayatun hiya sayyidatu ayil Qur'an hiya ayatul kursi rawahu Tirmidzi wa qala hadha hadis gharib bab ma jaa fi suratil Baqarah wa ayatul kursi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi setiap sesuatu ada puncak yang merupakan tempat paling tinggi, dan puncak bagi Al-Quran ialah surah Al-Baqarah. Dalamnya terdapat satu ayat yang merupakan penghulu bagi seluruh ayat Al-Quran, iaitu ayat Al-Kursi. Tirmizi. Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Inna Allaha kataba kitaban qabla an yakhluqas samawati wal ard bi alfi am wa anzala minhu ayataini khatama bihima surat al-Baqarah wa la yuqra'ni fi dari thalatha layalin fayaqrabuha syaitan rawahu Tirmidzi wa qala hadha hadis hasan gharib ma jaa fi akhir surah al-Baqarah. Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah menulis satu kitab 2000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Daripada kitab itu, 2 ayat telah diturunkan yang telah diletakkan di akhir surah Al-Baqarah. Jika ayat-ayat ini dibacakan dalam mana-mana rumah selama 3 malam berturut-turut, maka syaitan tidak akan dapat menghampiri rumah itu pun. Alhamdulillah tuan-tuan, pagi ini kita membaca 2 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk ilmu dan zikir, kelebihan Al-Quran. Kita masih membicarakan tentang kelebihan surah Al-Baqarah. Hadis daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah nama yang biasa kita dengar, kita dah ceritakan berkali-kali. Abu Hurairah dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Nabi kata likulli syai'in sanamun. Setiap sesuatu itu ada puncak dia. Ada tempat yang paling tinggi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Quran ini tempat yang paling tinggi, puncak yang paling tinggi kata Nabi ialah surah Al-Baqarah. Banyak surah, tapi surah yang paling tinggi adalah puncaknya ialah surah Al-Baqarah. Dan kata Nabi wa fiha ayat, dan pada surah Al-Baqarah tu ada satu ayat yang merupakan sayyidul ayat. Dia merupakan penghulu segala ayat Al-Quran, iaitu ayat Al-Kursi. Dan kita tahulah ayat kursi ni banyak kelebihan dia, kita dah ceritakan sebelum ini. Kemudian hadis seterusnya, hadis daripada Nu'man bin Bashir. Nama Nu'man ni ada kita sebut agak jarang sikit. Nu'man bin Bashir ni salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia merupakan kanak-kanak pertama, bayi pertama yang dilahirkan di Madinah. Di Madinah. Dia ni daripada golongan orang Ansar, bukan Muhajirin. Nabi SAW berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, duduk kat Madinah 14 bulan. Selepas 14 bulan Nabi berada di Madinah, bayi pertama yang dilahirkan daripada golongan Ansar, orang Madinah yang Islam lah, nama dia ialah An-Nu'man bin Bashir. Ni nama dia An-Nu'man bin Bashir. Sebelum tu ada
Abdullah bin Zubair, dia orang Yahudi dekat Mekah ni. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, dia kata orang Islam ni banyak penyakit lah, kena sihir lah, itu lah, inilah, tak boleh dapat anak lah, mandul lah, banyak lah kata-kata orang Yahudi pada ketika itu. Maka yang pertama, orang daripada Mekah yang pergi ke Madinah beranak, yang pertama ialah cucu Abu Bakar, Abdullah bin Zubair. Itu yang pertama. Itu orang daripada orang Muhajirin. Orang Ansar ni dia An-Nu'man bin Bishir. Orang pertama, An-Nu'man bin Bishir. Dia ni bila, menarik juga kisah dia ni. Bila dia beranak aja ni, mak dia bawa terus pergi jumpa Nabi SAW. Nabi pun tahnikkan semua. Kemudian Nabi kata, anak kamu ni, dia kata, akan hidup dalam hamid, hidup dalam kehidupan yang bahagia, yang baik, kan. Lepas tu Nabi siap bagi tahu ni, dia kata, anak kamu yang namanya An-Nu'man bin Bishir ni, dia akan mati syahid. Tu. Bayangkan, baru anak, baru dapat anak seronok itu, bawa jumpa Nabi. Nabi kata, anak kamu ni akan mati syahid nanti. Allah Rabbi, kan. Masya Allah, kita tak ada tepuk anak pergi jumpa ustaz ke mana, Tok Guru kata anak ni besok akan mati, kan. Ni bawa pergi jumpa, tapi mak dia seronok lah dengan anak dia akan mati syahid. Dan memang betul, Nu'man bin Bishir ni dia mati ketika mempertahan. Dia ni diangkat pada zaman Abdullah bin Zubair. Mereka ni orang kata kanak-kanak lah zaman Nabi. Masa Abdullah bin Zubair jadi pemimpin, diangkat Nu'man bin Bishir ni jadi governor dekat sebelah Hims. Hims ni sebelah Syria sana, ada satu kota nama dia Hims. Dia jadi gubernur itu, dia mempertahankan dia punya kerajaan dia daripada masa itu berlaku perbelahan dalam kalangan orang Islam dengan kerajaan Bani Umayyah, Marwan bin Abdul Malik saya. Tu maka ketika perang tu berlaku, dia meninggal. An-Nu'man bin Bishir memang dia mati syahid. Okey, dalam hadis ni dia menyebutkan bahawa Nabi SAW berkata, kata Nabi, innallaha kataba kitaban. Allah Subhanahu Wa Taala dia menulis satu kitab. Kitab ni maksud dia Al-Quran. Yang mana qabla ayyakhluqa as-samawati wal ardi alfal aim. Satu kitab yang mana kitab itu ditulis oleh Allah sebelum diciptakan langit dan juga bumi 2000 tahun. Masuk dia sini. Quran itu 2000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi dah ada dah Quran itu. Ini hadis apa ni? Hadis Tirmizi, ya. Dia dalam kitab ni, dalam mentakab hadis ni kadang-kadang dia ada hadis yang lemah, kan. Jadi kita kena berhati-hati menengok riwayat dia ni. Jadi dalam ni hadis Tirmizi ni, disebutkan hadis ni hasan gharib. Hadis ni baik, ya. Ini okey. Dia ada elemen-elemen gharib sikit, keganjilan sikit. Allah tulis satu kitab, ya, maksud di sini satu kitab itu Al-Quran sebelum diciptakan langit dan juga bumi 2000 tahun. Maksud 2000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Bukan manusia. Langit dan bumi sebelum diciptakan 2000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah Ta'ala dah tulis satu kitab. Dia kata. Kemudian anzala minhu ayatain. Dalam kitab tu Allah Ta'ala tulis ada 2 ayat. Yang mana 2 ayat ni khatama bihima surah Al-Baqarah. Yang mana 2 ayat ni merupakan penutup pada surah Al-Baqarah. Itu yang biasa kita lepas solat ni kita baca tu. Mana Rasul tu, kan. Terus sampai habis. La yukalifullah, kan. Surah habis. 2 ayat ni ada cerita tentang kelebihan 2 ayat akhir surah Al-Baqarah. Jadi dia katakan 2 ayat ini akhir daripada surah Al-Baqarah. Wala yuqrani fidar, tidak dibacakan 2 ayat ini di rumah, di dalam rumah salasalayalin, 3 malam. Dia kata fayaqrabuha syaitan. Maksudnya 2 ayat ni kalau kita baca 3 malam, malam ni kita baca, malam besok kita baca, malam lusa pun kita baca, 3 malam 2 ayat akhir ni, maka syaitan dia tidak boleh menghampiri rumah kita. Ni ayat pendinding lah. Kelebihan surah Al-Baqarah ni menjadi pendinding. Tuan-tuan kat rumah nak tidur payah malam, ada anak, ada cucu ke duk menangis aja malam, takut ada gangguan jin dan juga syaitan, maka ayat ni perlu kita baca. 2 ayat akhir pada surah Al-Baqarah ni baca.
Janganlah 3 malam je. Tiap-tiap malam baca lagi baik. Sebelum tidur. Malam-malam je baca 2 ayat ni. Tak semestinya sebelum tidur. Maksudnya bila dalam hadis ni sebut pada sebelah 3 hari. 3 malam. Salasal layalin. 3 malam. Sebelah malam. Maksudnya maghrib. Dia biasa makhluk halus ni, nama jin, syaitan ni, dia malam dia siang bagi kita. Siang kita malam bagi dia. Jadi dia mula hidup masuk maghrib kan. Jadi bila masuk maghrib tu dah boleh baca lah. Masuk waktu malam. InsyaAllah tuan-tuan boleh kita fahami, amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah. Wala asam. Illa allazina amanu wa salatu. Sallallahu ala Muhammad.